Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Hanan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tata bahasa. Untuk itu, jom kita tengok video animasi Puan Zeti. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita tengok. Hari ini merupakan hari ulang tahun perkahwinan Puan Zati bersama suaminya. Wah! Jadi, dia akan masak stik untuk hidangan makan malam nanti. Langkah pertama, dia perlu memotong daging menggunakan sebilah pisau yang tajam. Pada tahun lepas, Puan Zati telah menerima hadiah berupa seutas rantai yang cantik daripada suaminya. Oh! Kenapa? Kenapa? Oh, Puan Zati tertinggal sebiji tembikai yang dibelinya di pasar tadi. Oh ya, dalam situasi tadi, ada penggunaan perkataan sebilah, seutas dan sebiji. Mari kita teruskan pembelajaran tentang penjodoh bilangan ini untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. Jadi, baiklah murid-murid, berdasarkan video animasi Puan Zeti tadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari aspek tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Murid-murid pernah dengar tentang penjodoh bilangan? Kalau pernah, bagus. Kalau tak pernah lagi, jom kita tengok yang seterusnya. Apa itu penjodoh bilangan murid-murid? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan dan manusia. Selain itu, terdapat penggunaan kata bilangan yang digunakan bersama-sama dengan penjodoh bilangan. Contohnya, kata bilangan tunggal iaitu se. Se ini merujuk kepada bilangan tunggal atau satu. Jelas murid-murid? Jadi itulah dia konsep penjodoh bilangan. Ingat tahu? Jadi baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan memberikan contoh-contoh bagi penjodoh bilangan. Di mana cikgu telah pun menyediakan satu bahan grafik berkaitan dengan situasi di sebuah kebun. Di mana bahan grafik ini bertajuk Indahnya Kebun Datuk. Selain itu, murid-murid juga boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2 pada muka surat 37. Jadi untuk itu, jom kita tengok perbualan antara Datuk dan cucu-cucunya. Jom. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Oh, barulah saya faham. Datuk, apakah fungsi tinting kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Tinting kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tinting kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Jadi murid-murid, itulah dia perbualan antara Datuk dan cucu-cucunya. Jadi, dalam perbualan tersebut dan di dalam grafik tersebut terdapat beberapa contoh penjodoh bilangan. Jadi, jom kita tengok satu persatu. Berdasarkan bahan grafik indahnya kebun Datuk tersebut, murid-murid, terdapat 12 contoh penjodoh bilangan. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, sepasang. Yang kedua, rumpun. Yang ketiga, sebuah. Yang keempat, sebatang. Yang kelima, sekawan. Yang keenam, berkas. Yang ketujuh, deret. Yang ke-8, bilah. Yang ke-9, bakul. Yang ke-10, seekor. Yang ke-11, botol. Dan yang ke-12 ialah seutas. Jadi itulah dia 12 contoh bagi penjodoh bilangan yang terdapat dalam bahan grafik tersebut. Jadi untuk itu kita akan ke aktiviti yang seterusnya untuk melihat penerangan bagi setiap penjodoh bilangan tersebut beserta dengan contoh ayatnya.
Jom. Yang pertama ialah sepasang. Sepasang adalah untuk membilang benda dan manusia yang berpasangan. Jelas murid-murid? Contoh ayat bagi sepasang ialah pertama, sepasang kasut dan yang kedua ialah sepasang pengantin. Jelas murid-murid? Jadi kita tengok pula contoh penjodoh bilangan yang kedua iaitu rumpun. Rumpun ialah merujuk kepada tumbuhan yang tumbuh berkelompok. Contoh ayatnya pertama serumpun serai dan yang kedua serumpun tebu. Mereka kan duduk ataupun hidup dalam berkelompok. Jelas murid-murid? Penjodoh bilangan sebuah pula merujuk kepada benda padu yang tidak mempunyai saiz dan bentuk tertentu. Contoh ayatnya ialah sebuah rumah dan sebuah kereta. Manakala penjodoh bilangan sebatang pula merujuk kepada benda yang panjang, bulat dan keras. Contoh ayatnya pertama sebatang pensel dan kedua adalah sebatang pokok. Jelas murid-murid? Seterusnya ialah penjodoh bilangan sekawan, di mana sekawan ini merujuk kepada kumpulan haiwan. Contoh yang pertama ialah sekawan lembu dan yang kedua sekawan gajah. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah berkas, di mana berkas ini merujuk kepada benda yang berikat dalam jumlah yang banyak. Contohnya, seberkas kayu api. 2. Seberkas lidi. Itulah dia contoh-contohnya murid-murid. Seterusnya ialah penjodoh bilangan bagi deret. Deret merupakan benda yang berada dalam barisan atau bersambung-sambung. Contoh pertama, sederet bangunan. Yang kedua, sederet kereta, di mana kereta tersebut bukan merujuk kepada sebuah tetapi merujuk kepada susunan kereta dalam sebaris. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah bilah. Bilah ini merujuk kepada semua jenis senjata atau besi yang tajam dan runcing. Contoh yang pertama, sebilah pisau. Contoh yang kedua, sebilah kapak. Jelas murid-murid? Penjodoh bilangan yang berikutnya ialah bakul, di mana bakul ini merujuk kepada benda yang diisi di dalam bakul. Contoh yang pertama, sebakul buah-buahan. Contoh yang kedua, sebakul pakaian. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah seekor, di mana seekor ini merujuk kepada haiwan atau serangga yang berekor. Contoh yang pertama, seekor ular. Contoh yang kedua, seekor harimau. Jelas murid-murid? Seterusnya ialah penjodoh bilangan bagi botol. Botol ini adalah untuk benda-benda yang diisi ke dalam botol. Contoh yang pertama ialah sebotol kicap dan yang kedua sebotol jeruk. Penjodoh bilangan yang terakhir ialah seutas, di mana seutas ini adalah untuk benda yang panjang. Contoh yang pertama seutas tali dan yang kedua adalah seutas jam. Jadi itulah dia contoh-contoh dan penerangan bagi penjodoh bilangan. Kalau murid-murid dah faham, jom kita tengok ke aktiviti yang terakhir. Aktiviti yang terakhir pada hari ini ialah aktiviti latihan untuk murid, di mana murid-murid diminta untuk menjawab 10 soalan interaktif berkaitan penjodoh bilangan yang telah dipelajari pada hari ini di aplikasi WordWall. Jadi murid-murid diminta untuk menyiapkan tugasan ini dalam waktu pembelajaran bahasa Melayu. Dan jangan lupa untuk hantar bukti markah yang diperoleh kepada guru. Untuk itu, kelas kita pada hari ini telah pun berakhir. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye.